Alright, test 1 2 3, test 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alright, so sebelum tu saya nak check adakah you all boleh mendengar suara saya dengan jelas. Kalau boleh dengar, cuba komen satu. Test 1 2 3, test 1 2 3. Nampak komen. Ada ke? Jangan. Satu, Denny Munan. Denny Munan. Oh, alright. Boleh dengar? Mana lagi ni? Tengok dekat dalam grup macam ramai nak join kan. Tapi datang berapa orang je? Empat orang je. Baru 5 orang. Nak tolak 2, 3 orang. So sebelum kita bermula, boleh tak you all ni screenshot ke kan, ambil video ke, post dekat dalam grup. Ajak kawan-kawan masuk lah. Takutlah dia orang ni terlupa lah kan. Alright, so siapa yang dah screenshot, siapa yang dah share dekat dalam grup, komen 2 lah, minta tolong lah. Screenshot. Saya pun nanti saya nak nak download lah juga gambar-gambar yang you all screenshot kan, nanti saya boleh post. Alright, siapa yang dah screenshot, siapa yang dah post dekat dalam grup, komen 2. Alright. Berapa orang dah join kita punya sesi pada hari ini? Sekarang baru 6 orang. Okey. So sebelum kita bermula, kita start kita punya majlis ni dengan bacaan Al-Fatihah supaya majlis kita ni berjalan lancar. Boleh ha? Pada yang bukan muslim boleh doalah supaya semuanya dipermudahkan. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alright. So dekat sini saya nak tanyalah, kita ada Misran, siapa lagi ya? Kita ada Misran, Darwishi, Elsan, Faizul, Mustafa, Maskon, Roziah. Alright. So dekat sini siapa yang belum mula lagi bisnes kereta sewa, cuba komen 2. Siapa yang dah buat bisnes kereta sewa, cuba komen 3. Dua kan. Alright. So ada yang dah buat bisnes kereta sewa ke? Kalau yang dah buat bisnes kereta sewa, cuba komen 3. Yang belum, komen 2. Denny Munan 2, 3. Oi, dah buat tapi tak buat. Macam mana tu? Alright. So 2 on off. Oh, sekejap buat, sekejap tak buat lah. Okay, boleh, tak ada masalah. Jangan saya minum dulu. Okay. So saya ada slide saya nak tunjuk. Okay, sesi ni sebenarnya saya buat sejak kebelakangan ni lah. Banyak saya dapat mesej kan, orang telefon lah, orang minta saya call lah untuk cerita lah macam mana nak buat bisnes kereta sewa ni kan. Saya sebenarnya ada yang nak datang jumpa. Saya sebenarnya nak datang jumpa tu saya seminggu sekali saya ada buat lah kan. Tapi hujung tahun ni, 2 minggu hujung tahun ni saya tak ada buat apa-apa meeting, tak ada buat apa coaching sebab apa saya nak bercuti kan. Tapi masa tu banyaklah orang telefon apa semua tanya kan. Sampai saya pun kena marah-marah kan. Alright, so saya pun okey lah, tak apalah, saya buatlah sesi ni untuk cerita tentang bisnes kereta sewa, dan kalau you all ada soalan pun boleh tanya. Cuma saya ada slide. Sebab apa? Biasanya soalan tu benda yang sama je. So saya ada slide, saya tunjuk saya punya slide. Lepas tu kalau you still tak faham, boleh tanya. Boleh ya? Alright. Sambil-sambil saya bercerita ni pun, kalau you ada soalan pun boleh tanyalah. Tak ada masalah. Kita sama-sama belajar. Okay, sekejap saya slide saya. Mana saya punya? Okay, ni berapa orang dah? 17 orang. Oh, ramai malam ni. Okay, sekejap saya. Okay, boleh nampak tak saya punya slide ni? Suara semua clear, video semua okay. Dekat sini siapa yang tengok saya punya Zoom ni pakai handphone? Cuba komen 5. Kalau tengok pakai laptop, cuba komen 6. Kalau you tengok pakai handphone, memang susah sikit lah nak faham kan. 5. Alamak, pakai handphone. Memang saya biasa buat coaching. Saya ada seorang team lah kan. Dia ni dah join lama dah. Lepas tu bila saya jumpa dia, Cik Wahid, saya tak faham macam mana nak buat ni kan. So saya pun heran.
aku ni tiap-tiap minggu mengajar, tapi dia dah lama, dah setahun lebih masuk, tak faham-faham. So saya tanya dia, kau bila aku mengajar tu time Zoom, kau tengok pakai apa? Saya tengok pakai handphone. Allah, kena handphone memanglah kecil tak nampak kan. Kau tak ada laptop ke? Tak ada laptop. Aduh, itu yang membuatkan dia dah setahun join tak faham-faham. Sebab apa? Tengok sesi pembelajaran ni pakai handphone. So tak apalah yang you all yang tengok handphone. Manalah tahu sekarang ni handphone dah canggih kan. You boleh screen share dekat TV supaya besar sikit. Kalau tak ada tak apalah. Kan? Alright, so ini topik dia. Tak banyak lah. So saya cerita sikit tentang saya kan. Tapi yang ni sebenarnya saya ada tambah yang baru sikit. And then macam mana nak mula. Soalan yang biasa orang tanyalah. Dia nak buat bisnes kereta sewa tapi tak ada kereta, tak ada kenderaan. Siapa kat sini yang nak buat bisnes kereta sewa tapi tak ada kereta? Cuba komen 7. Ada tak? Ataupun you dah ada kereta. Kalau yang dah ada kereta cuba komen 8. Tapi kereta tak semua sesuai kan? Alright, ramai. So sebenarnya itulah kelebihan sistem Go Green Matic ni. You ada kereta ke tak ada kereta ke boleh buat. Kan? Nanti saya tunjuk macam mana saya punya team. Dia tak ada kereta pun tetapi komisen dia bulan ni RM12,000 komisen. Ada tak nak belajar macam mana dia buat? Kereta tak ada, daftar bulan 9 tahun ni. Bulan ni dia punya komisen saja dah RM12,000. Ada tak nak belajar? Kalau ada nak belajar, cuba komen 10. Ni real story ni. Saya tunjuk case study. Lepas tu saya tunjuk juga saya punya team bermula dengan sebiji kereta sampai kereta dia tu bertambah jadi 7 biji. Dan sekarang ni dia punya pendapatan tu RM12,000 sebulan. Kan? Ada tak nak belajar ni? Kalau ada nak belajar, cuba komen 10. Komen banyak-banyak. Ini real story. Saya tunjuk real story. Kan? Okay, so saya pun akan, biasa orang tanya lah, macam mana nak buat marketing? Marketing senang saja, saya tunjuk macam mana nak buat kan. And then biasa orang tanyalah, kereta accident macam mana, kereta hilang macam mana, kalau kena saman macam mana. So sebenarnya setiap masalah tu ada solution dia lah. Tapi kalau you buat bisnes ni, kalau tak ada ilmu, memang risiko tinggi lah. So saya share ni supaya you boleh kurangkan risiko. Tapi benda ni tidak semestinya you masuk tim saya lah. Kalau you nak buat sendiri pun boleh, tak ada masalah kan. And then last sekali saya akan cerita jugalah, manalah tahu you tahu nak tahu tentang program rakan niaga Go Green Matic kan. Apa yang kita sediakan. Boleh ya? Boleh ya? Okay. So yang dekat saya punya TikTok ni, kalau you nak join sesi Zoom, you boleh pergi dekat saya punya bio. You klik belajar bisnes kereta sewa kan. You boleh masuk Zoom ni. Kan. So you boleh tengok saya punya slide. Boleh ya? Alright. Okay, so saya cerita sikit tentang diri saya lah. Okay, nama saya Wahyi Abdul Rashid. Tahun ni 2023. Alhamdulillah umur 44 tahun. Saya lahir tahun 79. Saya orang Kedah, lahir kat Tikam Batu Kedah. Sudah berkahwin. Isteri saya Nur Shirley Camelia Abdullah. Alhamdulillah kita orang dikurniakan 2 orang anak lelaki kan. Ini antara gambar-gambar lah yang saya sempat ambil kan. So gambar yang tepi sekali tu, gambar ni pada saya sangat bermakna lah pada saya, kenangan-kenangan saya lah macam mana saya membina bisnes kereta sewa. So gambar yang tepi sekali tu sebelah kiri, yang kecil tu, gambar saya dengan kereta Viva masa ni. Ni Viva ni actually Viva manual. Kalau sekarang ni Azia Rahmah. Yang ni Viva manual. Masa tu murah je, RM20,000 lebih je saya beli. Saya sewakan sebulan dalam RM800. So kita orang beli. Tetapi kereta ni sayanglah, saya bagi sewa, lepas tu ada orang sewa, dia bawa angkut besi buruk. Jahanam kereta ni kan. So itulah antara pengalaman-pengalaman lah. Bagi sewa dekat penagih dadah. So benda ni lah yang saya nak ajar dekat you all, supaya you tak terkena, supaya you tak menghadapi masalah yang saya hadapi. Saya kalau nak kirakan dalam bisnes kereta sewa, kerugian saya lebih daripada RM500,000 tuan-tuan. Kereta hilang, kereta customer bawa buat jenayah kan, customer tinggal tepi jalan, accident tak nak bayar, rugi. Kereta saya sepanjang saya buat bisnes kereta sewa, saya hilang 7 biji kereta tuan-tuan. Total loss lagi kan. So kalau dikirakan, saya punya kerugian RM500,000, lebih daripada RM500,000 kan. So saya mengajar ni supaya saya nak kawan-kawan saya ni tidak hadap benda yang saya hadap. Sebab apa bisnes kereta sewa ni tuan-tuan, tak ada orang nak ajar. You tanyalah siapa-siapa yang buat bisnes kereta sewa, dia orang tak akan ajar. Betul tak?
You pergilah tanya kawan-kawan you kan, yang dah buat bisnes kereta sewa, yang dah berjaya, tanya dia. Boleh tak ajar aku macam mana nak buat bisnes kereta sewa? Dia orang nak ajar tak? Kan? Alright, motosikal selalu hilang kah? Memang apa, motor ke, kereta ke, basikal ke, skuter pun hilang. Asalkan benda tu boleh bergerak, boleh pakai, hilang. Tak ada. Tapi ada cara lah untuk kita kurangkan. So gambar yang tengah tu, yang saya bergambar dengan rumah tu, alhamdulillah lah daripada bisnes kereta sewa ni, saya dengan isi kita orang mampu beli rumah lah lebih daripada 500,000 lah. Ni rumah ni besar. Kalau susun ni kereta boleh masuk 30 biji. Kan? So saya nak ajar saya punya team ni macam mana daripada bisnes kereta sewa, daripada saya masa saya mula dulu, saya hutang keliling pinggang, duit tak ada, tapi daripada bisnes kereta sewa ni saya boleh selesaikan hutang, saya boleh beli rumah, saya boleh sediakan peluang kerja, saya boleh sediakan peluang perniagaan kan. Ada tak sesiapa yang nak macam ni? Kan? Bermula daripada bawah kan, daripada susah sampai dia boleh grow, sampai boleh jadi jutawan. Tapi dia ada proses lah. Kan? Seorang je yang nak. Kan? Kalau nak, cuba komen nak. Bagi ramai-ramai. Saya doakanlah siapa yang komen nak ni, insya-Allah lah. InsyaAllah jadi jutawan. Tapi benda ni, saya capai 1 juta pertama, saya ambil masa 6 tahun tuan-tuan. Itu pun tak ada orang ajar, langgar dinding je. Tapi kalau macam you belajar, you ada mentor apa semua, insyaAllah 3 tahun boleh lah. Boleh kan? Okey, macam mana nak dapat link Zoom? Link Zoom tu kalau you pergi dekat saya punya bio, ada satu ni, belajar bisnes kereta sewa, you masuk dalam grup Telegram. So dalam tu ada. Berapa orang dah join ni, saya punya sesi ni? Sekejap. Orang 24 orang. Kan? Okey, tak apalah, alhamdulillah lah. So saya pun alhamdulillah lah pernah lah orang masukkan dalam surat khabar kan. Ini antara kenangan-kenangan lah saya kan. Okey. So macam dari segi pengalaman kerja lah, saya cerita sikit tentang saya lah. Bukannya belum masuk lagi macam mana nak mula. Saya cerita sikit macam mana saya bermula. Boleh ya? Kan? Saya harap you tak boring lah kan. Sebab apa, benda ni berulang-ulang. Cuma saya cuba tambah-tambah lah sikit kan. Okay. So kalau dekat saya punya slide ni ada gambar kereta ni. Inilah kereta yang saya mula. Kereta Pro 2 kancil 660cc manual tahun 1997. So saya beli kereta ni pada November 2006. Daripada kereta 2 biji inilah saya guna saya gunakan duit RM3,000 beli kereta ni, sewakan, alhamdulillah jadi jutawan. So yang ni yang saya nak share ni. Alright, ada tak yang nak belajar ni? Okay. So saya pada tahun 2000 sebenarnya selepas saya habis belajar buat degree, saya sebenarnya saya tak nak berniaga. Saya memang tak terfikir pun nak buat bisnes kereta sewa. So lepas habis degree, kalau boleh saya nak kerja government. Saya nak kerja jadi pegawai. Saya dulu belajar bidang sains sekitaran. So bila habis belajar, saya ingat saya nak jadi pegawai Jabatan Alam Sekitar. Tapi bila saya minta kerja tak dapat kan. And then sebulan 2 bulan menganggur kan. Lepas tu saya pun saya pernah bekerja lah dengan beberapa syarikat-syarikat travel agency tapi tak lama. Dan last kali saya saya pergi ke Langkawi. Saya telefon abang saya lah. Abang saya ni dia pengurus sebuah syarikat kereta sewa di Langkawi. So saya telefon dia, cakap, Wahid, abang saya nama Wahid kan. Wahid, boleh tak aku pergi Langkawi kan? Aku kerjalah dengan kau kan. Sebab apa, saya tak ada kerja, menganggur kan, habis degree. Lepas tu dia pun cakap, okey tak apalah, pergi ke Langkawi. Saya pun bekerja dengan dia lah. Tapi sebenarnya saya tidak officially bekerja dengan syarikat tu. Kerja saya macam-macam. Cuci kereta, hantar kereta, jaga kaunter kereta sewa. Lepas tu kalau macam ada pelancong nak pusing pulau, apa panggil island tour kan, saya bawa. Kalau dah tak ada kerja sangat, saya tunggu jadi taksi sapu. Apa saja kerja yang saya boleh buat duit, saya buat. Saya tidak dibayar gaji, cuma saya punya pendapatan tu based on commission. Kalau saya dapat closing, saya dapat commission. Kalau saya bawa pusing pulau, saya dapat duit lah. Kalau saya dapat buat taksi sapu dekat Langkawi, saya dapat duit. Itu je saya punya pendapatan, tak ada gaji. Alright. Tapi saya sempat bekerja dengan company ni setahun je. Selepas tahun,
ada masalah selsema burung, bird flu masa tu kan. So bila bird flu datang tu, saya macam pelancong datang, dia nak bercakap dengan kita, dia pun tak berani. Kita nak bercakap dengan dia pun kita tak berani. Sebab apa? Tiap-tiap hari ada orang mati. Dia dulu bird flu ni dia macam COVID. Tapi masa bird flu tu orang masih boleh berjalan. Masa COVID-19, lockdown. Semua tak boleh jalan. Masa tu ekonomi masih boleh bergerak. Sekarang bila COVID je lagi teruk. Langsung ekonomi tak berjalan kan. So masa tu saya dah nampak dah. Wih, COVID, aku tak boleh jumpa, aku tak boleh nak berkomunikasi dengan pelanggan, pelanggan pun tak boleh nak berkomunikasi. So saya dah tak ada income. So bila saya tak ada income, saya jadi peminta sedekah lah. Kan? So setiap 3 hari saya akan jumpa abang saya, abang aku tak ada duit nak makan. Abang saya pun bagi RM50. So saya pun dapat duit, pergi makan 3 hari habis, pergi lagi jumpa dia, abang aku tak ada duit nak makan. So dia bagi lagi RM50 makan. So saya rasa aku ni belajar ada degree kan, tapi kenapa aku jadi macam peminta sedekah? So lalas saya pun fikir-fikir, tak apalah, sambung belajar lah. So saya pun sambung belajar, buat master. Tahun 2003 saya buat master dekat Universiti Malaysia Sabah. Saya lahir kat Kedah, besar kat Pahang, belajar dekat Sabah degree, balik kerja kat Langkawi, patah balik belajar kat Sabah, lepas habis buat degree, master je, saya minta kerja, Allah campak saya ke Sarawak. So saya ni satu Malaysia lah. Kedah, Pahang, Sabah, Sarawak. Sekarang ni dah pindah ke Selangor lah kan. So saya dah pusing satu Malaysia. Alright. So lepas habis master, saya minta kerja. Alhamdulillah saya dapat bekerja sebagai tutor lah dekat Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu lah. Sebagai tutor kan. So bila saya dapat bekerja tu, thank you yang join saya punya sesi dekat TikTok ni. TikTok lagi ramai daripada Zoom. Kan. Okay, jangan saya minum, tersedak pula. Suara clear ke dekat saya punya TikTok ni? Video semua okey ke? Alright, thank you. So, bila saya dapat kerja dekat universiti tu, saya memang tak terfikir langsung nak berniaga ke nak buat bisnes kereta sewa, tak ada. Sebab apa? Saya daripada awal lagi, lepas habis degree, saya memang nak kerja government. Kan? Saya rasa kerja government ni lebih secure, lebih mudah, lebih senang lah kan. Kalau berniaga ni susah. Sebab apa? Ayah saya berniaga. Tapi saya tengok ayah saya ni berniaga sampai ketua lah, tak kaya-kaya kan. Dia jadi macam tu sebab apa? Dia berniaga kampung kan. Orang hutang tak bayar apa semua, tak ada management yang betul kan. So sepatutnya berniaga makin senang, dia berniaga makin susah kan. So saya tak nak jadi macam ayah saya. Saya rasa baiklah saya bekerja, makan gaji je kan. Alright. Tetapi lah ditakdirkan Tuhan, masa saya bekerja tu saya start buat kesilapan lah. Kan. Saya rasa bukan saya seorang je yang buat kesilapan ni. Saya start kerja, gaji saya tak besar tau. Gaji saya dalam tak sampai 2,000. Mula-mula saya beli motosikal, motor kapcai lah. Alright. Beli pun masa tu saya buat loan. Dah lah, saya start kerja, duit tak ada. Family saya memang orang susah. Kan nak beli motor tu kena down payment 1,000, saya tak ada duit. Masa tu kebetulan saya ada kad kredit. Kad kredit tu pun saya dapat masa saya bekerja dengan abang saya kat Langkawi kan. So saya ambil duit cash daripada kad kredit RM1,000, pergi beli motor. Beli motor hutang. Nak bayar down payment pun berhutang lagi kan. So dekat situ saya dah start terjebak dengan hutang. Alright, lepas beli motor, saya jatuh cinta lah pula kan. Jatuh cinta dengan saya punya isteri lah kan. So masa tu kita orang naik motor, tapi lama-lama orang cakap tak manis lah bawa motor kan. So saya pun beli kereta kan. Beli kereta masa tu sebenarnya tak ada masalah beli kereta. Tapi saya beli kereta di luar kemampuan. Masa tu tahun 2005, saya beli Pro 2 Kenari. Sebenarnya saya nak beli Pro 2 Myvi. Tapi Myvi ni kalau nak beli kena tunggu 6 bulan. Saya tak sabar, saya nak cepat. Alright, so tanya salesman. Dia kata kereta yang cepat adalah Pro 2 Kenari. Saya pun beli. Beli tu pun dah sebab geram tak dapat Myvi. Saya beli yang full spec. Spec yang paling tinggi Kenari lah. Harga RM40,000 lebih kan. Masa tu saya ingat lagi saya bayar down payment kereta tu RM2,000. Lepas tu loan 9 tahun. Bulan-bulan dekat RM600. So saya fikir, alah, gaji aku dekat RM2,000 kan. So aku punya girlfriend ni belum kahwin lagi. Girlfriend aku pun gaji lebih kurang RM2,000. So combine RM4,000 kan. So installment baru RM600 boleh bayar kot kan.
Tapi bila saya start beli kereta tu, saya start terciduk lah. Dia terciduk tu, uh, satu motor saya bayar bulan-bulan dekat 300, kereta 600. Tapi bila saya beli kereta je, rupa-rupanya kos untuk kita memiliki kereta tu mahal. Minyak saja sebulan 300 kan. Lepas tu maintenance, service, bila time nak renew dia punya insurans rotek, masa tu saya terciduk lah kan. Alright, so saya nampak lah masa tu duit gaji saya habis bayar hutang. So bila gaji saya dah tak cukup, saya start guna kad kredit. Saya isi minyak pakai kad kredit, pergi beli barang dapur pakai kad kredit, balik kampung pakai kad kredit, semua pakai kad kredit. So hutang saya bertambah-tambah. Alright. Masa saya start kerja tu saya ada 2 kad kredit. End up saya ada 4 kad kredit. So dengan hutang motornya, hutang keretanya, hutang kad kredit lagi. Lepas tu tak cukup lagi, saya buat ASB loan lagi, tak cukup lagi, saya pergi beli insurans lagi. So end up duit gaji saya tu habis bayar hutang je, bayar komitmen je. Walaupun saya ada isteri, masa tu dah kahwin lah kan. Tapi macam perempuan ni pun dia ada juga benda dia nak beli kan. So tak boleh lah nak usik gaji dia kan. So masa tu saya nampak saya dah terciduk dah tuan-tuan. Siapa dekat sini yang macam tu? Kan? Belajar dah tinggi, kerja dah okey, duit tak ada, duit jelek, duit habis bayar hutang je. Ada tak kat sini macam tu? So dekat sinilah saya nak cerita macam mana perjalanan saya daripada seorang yang hutang keliling pinggang boleh start bisnes kereta sewa 6 tahun, alhamdulillah jadi jutawan. Kan? Kan? Alright. So bila saya dah nampak saya dah terciduk tu, kan, masa tu saya ingat lagi, saya setiap kali balik kerja tuan-tuan, bila nak tidur malam saya tak boleh nak tidur malam. Sebab apa? Fikirlah, duit dalam akaun bank tinggal RM100. Nak tunggu gaji 2 minggu lagi kan. Macam mana nak hidup macam ni kan? Lepas tu macam mana nak selesaikan masalah ni? Kita kerja government, kau kerja macam mana pun macam tu lah kau punya gaji kan. Macam saya pegawai, mana ada OT. Cuma kalau saya boleh pergi outstation, saya dapat allowance. Tapi kalau kita outstation terlalu banyak, nanti orang mengatalah pula kan. Ini ni kerja nak bodek bos lah ni. Dah tak seronok lah kan. Alright, so saya pun fikir macam mana aku nak selesaikan masalah kewangan yang saya hadapi ni kan. Nak kerja lebih kuat nanti orang mengata pula kan. Lepas tu nak berniaga tak reti kan. Tapi dekat situ kebetulan lah Tuhan tunjuk jalan kat saya. Masa saya bekerja tu, saya baru beli kereta. Lepas tu saya ada student lah. Student saya ni dia datang bilik lah. Macam saya ada masa tu saya kena supervise student untuk buat dia orang punya thesis. So budak-budak ni datang bilik apa semua. Dia memang baik lah budak-budak ni kan. So sembang cerita pasal dia orang punya assignment apa semua. Lah kali, Cik Wahid boleh tak kita orang pinjam kereta? Kita orang nak keluar bandar beli barang. So saya pun tak apa, ambil lah kereta kan, bagi dia orang pakai. Tapi lama-lama saya fikir, daripada aku bagi dia orang pinjam kereta aku ni, why not aku buat bisnes kereta sewa? Sebab apa? Saya nampak permintaan masa saya tahun 2006 tu belum ada lagi orang buat servis kereta sewa dekat universiti tempat saya bekerja. Tak ada lagi. Dekat luar ada tapi dekat dalam universiti tak ada. Okey, itu satu. Saya nampak potensi pelanggan, student. Lepas tu saya duk perhati dekat universiti tempat saya bekerja ni ada pensyarah-pensyarah kontrak yang diorang ni datang, ada yang tak nak beli kereta kan, diorang nak sewa kereta. Ataupun dia orang nak tunggu kereta dia sampai, ambil masa. So saya nampak dia orang ni memang mencari servis kereta sewa tapi yang murah-murah. So saya fikir, aku ni pernah bekerja dengan syarikat kereta sewa. Aku tahulah sikit-sikit kan. Lepas tu aku kerja kat universiti, budak-budak ni duk pinjam kereta aku. Lepas tu pensyarah-pensyarah ni duk cari kereta sewa kan, tapi nak murah-murah. So saya fikir, why not aku buat servis kereta sewa? Aku ni dah lah duit tak cukup ni kan. So saya fikir, why not aku beli kereta? So tapi masa tu saya ingat, kalau nak beli kereta ni janganlah beli kereta baru kan, beli kereta second hand je. So saya target kalau saya boleh beli kereta 2 biji, bawah RM10,000, sewakan 1 jam RM5, 1 hari RM50, sebulan RM500. Kalaulah saya dapat RM300 extra tuan-tuan, saya dah syukur dah tuan-tuan. Itulah permulaannya. Itulah sebab tu siapa yang nak join saya nak minta RM300 je. Mengingatkan saya dulu masa saya nak mula tu, saya nak RM300 je untuk beli barang dapur tuan-tuan. You all okay lagi ke ni? Test 1 2 3 makin kurang ni. Kan? Alright, boleh lagi ke? Kalau boleh cuba komen. Boleh.
Ni belum masuk lagi cerita masa macam mana nak mula kan. Tapi sebenarnya daripada story saya ni, you boleh nampak macam mana bermula kan. Alright. So saya pun survey pergilah, bincanglah dengan isteri saya, cakap saya panggil baby, abang nak buat bisnes kereta sewa lah. Isteri saya pun support je. Kita orang pun pergilah pusing Pekan Bintulu tu, carilah kereta terpakai kan. Kebetulan jumpa kereta 2 biji ni. So bincang-bincang, yang warna putih tu harga 9,500, yang warna kuning tu 7,500. Yang kuning tu dia murah sebab dia 4 speed. Yang putih tu dia mahal sikit, dia 5 speed. Tak apa, janji aku dapat kereta. Kereta ni masa saya beli, dia orang dah restore dah, dia dah cat, dah buat elok, kira boleh pakai lah kan. Dan saya sewakan budak-budak ni just keluar pergi bandar je, bukan nak jalan jauh. Alright. So tapi untuk beli kereta ni saya kena keluarkan down payment RM3,000. Itu antara halangan saya lah. Okay. Nak beli kereta ni bukannya kita boleh pergi kedai, aku nak beli kereta, kosong je, kena bayar down payment. So untuk 2 biji kereta ni tuan-tuan, saya kena cari down payment RM3,000. Bayangkan masa tu saya dah lah duit gaji tak cukup kan. Lepas tu tiba-tiba nak berniaga, kena ada RM3,000 nak minta ke ayah saya, dekat abang saya. Segan lah pula, ayah saya memang dia bukannya orang senang. Abang-abang saya pun semua dia orang ni segan lah. Saya dah belajar tinggi kan, dah kerja kat universiti kan, tak kalah nak pergi minta pinjam duit dekat abang-abang lagi, segan lah. Tapi saya nak mula. So dekat sini tuan-tuan, bila you nak jadi usahawan, you akan ada halangan, banyak halangan. Tetapi usahawan yang kental ni, dia tak tengok tu sebagai halangan. Dia akan cari jalan macam mana nak dapatkan apa yang dia patut dapat. So you jangan bagi alasan, saya tak ada kereta, saya tak ada modal, saya tak ada nu. So kalau you duk bagi alasan, memang you tak gerak. So kalau you nak buat tu, you fikir macam mana nak buat. Tak ada kereta, ambil kereta orang. Kan, tak ada modal, pinjam dia orang. Kan? Boleh, benda boleh. Kan? Alright. So saya pun fikir, RM3,000 macam mana aku nak start ni kan. So kebetulan lah masa tu hujung tahun, saya dapat bonus, macam pegawai kerajaan ni dapat bonus. Isteri saya dapat bonus, tapi bonus tak banyak lah, dapat RM500. So RM500, isteri saya RM500, pinjam. Dapatlah RM1,000. Lepas tu nak cari lagi RM2,000. Saya masa tu kebetulan saya ada kad kredit. So kad kredit tu saya duk bayar, tak pakai, tapi boleh ambil duit. So bila you ada kad kredit, you boleh pergi bank, you boleh ambil cash. Dapatlah saya boleh ambil RM1,000, cukup RM2,000. Lagi RM1,000. Saya tak pinjam duit family ke, tak pinjam duit siapa-siapa. Cuma saya ada kawan, kawan saya ni dia berniaga lah. So saya mesej dia cakap, boleh tak aku pinjam duit kau RM1,000 sebulan? Aku nak gunakan duit ni untuk start business. So kawan saya pun tak cakap banyak, dia pun bagi duit RM1,000. And then duit tu RM3,000 saya bayar down payment, dapatlah kereta 2 biji ni kan. Alright. So sebulan lepas tu saya dapat gaji, dapat duit kereta sewa, saya bayarlah kawan saya kan. Okay. Alright. So saya mula bisnes kereta sewa tahun 2006. Masa tu kereta ni sebiji lah, purata lah, sebulan boleh dapat dalam 500, 600 macam tu kan. Okay. So tolak-tolak saya ada untung lah RM300. So alhamdulillah. And then cuma bila saya start je bisnes kereta sewa, ada lagi masalah. Masalah dia adalah student ramai tuan. Student dekat universiti tempat saya bekerja tu ada 5,000 orang. Staff ada dekat 200 orang. Kereta 2 biji, mana cukup? Kan saya pula nak beli kereta lain, memang kita pun modal tak ada. Kalau pinjam nak apply loan bank pun bank akan reject. Saya nak beli kereta ni pun bank tak lulus. Kereta kancil putih tu je yang bank lulus, kancil kuning tu bank tak lulus. Sebab apa dia kata saya dah banyak sangat hutang. Tak boleh. So kalau saya nak buat loan lagi memang confirm reject. Okay, so saya dekat situ demand banyak, kereta tak cukup. So kita sebagai usahawan ni tuan-tuan, kita jangan tengok tu sebagai halangan. Kita kena cari jalan macam mana kita nak selesaikan masalah pelanggan. Dan bila kita boleh selesaikan masalah pelanggan, duit tu datanglah. So saya pun dapat idea, dekat tempat saya bekerja, dekat Bintulu tu, ada ramai orang buat kereta sewa kan. So saya jumpalah, saya call seorang toke Cina ni, nama dia Desmond kan. So saya call Desmond, bos,
Saya cakap lah, saya ni ada buat bisnes kereta sewa. Kereta saya ada 2 biji. Customer saya ramai tapi tak cukup kereta. Boleh tak saya jumpa ke kerjasama ke macam mana kan? So si Desmond ni pun tak apalah, you datang kedai dia, tengok bincang macam mana. So saya pun pergi kedai dia. Saya ceritalah. Cerita-cerita dia kata, okay tak apalah macam ni. Saya try bagi you 1 biji kereta, you run tengok. And then kalau tengok macam mana lah, kalau okay, saya tambah kereta lagi lah. So saya pun dapat kereta sebiji and then saya sewakan lah. Tapi saya tanya dia, Desmond, saya ni you tak kenal saya tau. Lepas tu you bagi kereta kat saya, you tak minta payment apa-apa tau. Kenapa you berani bagi lah? So dia kata, Wahid you kerja universiti mah, kalau you tipu saya, you mau lari mana? So dekat situ tuan-tuan, saya nampak sebenarnya modal ni tak semestinya duit. Kepercayaan tu pun modal. So saya, macam dia tahu saya kerja kat universiti kan. So saya tak adalah saya salah gunakan saya punya jawatan. Cuma saya punya kerjaya tu boleh jadi modal untuk saya dapatkan sumber kereta. So kepercayaan. Dia percaya saya sebab apa? Yalah, saya ambil kereta dia, saya nak lari mana kan? Okay. Dapat kereta, saya sewakan, and then saya bagilah duit dekat dia, dekat Desmond kan. So si Desmond dia tengok, seminggu dia boleh dapat RM300 kan. And then saya pun minta lagi, Desmond, boleh tambah kereta lagi tak? Kereta tak cukup. And then dia kata, dia tengok lah, seminggu dia dapat RM300, kalau sebulan dia boleh dapat RM1,200. Si Desmond ni, dia ada banyak kereta. Kereta-kereta dia macam, dia beli kereta, lepas tu dia sewa dekat company. Okay. Siapa pula conteng ni? Sekejap. Jangan conteng lah saya punya ni tau. Sekejap. Macam mana? Okay, nanti terganggu orang lain. Boleh ya? Alright. So, si Desmond ni dia biasa beli kereta, lepas tu dia sewakan dekat company 3 tahun, lepas 3 tahun company akan hantar balik kereta, dia kena ganti kereta baru. So dia ada banyak kereta-kereta yang tak ada hutang. So saya pun nak ambil lah kereta dia. Masa tu dia bagi saya 7 biji. 7 biji kereta dan saya tak perlu bayar apa-apa. Bayangkan, saya ada 2 biji kereta, lepas tu si Desmond bagi saya 7 biji kereta, saya sewakan. Masa tu saya punya commission, gaji saya masa tu 2,000. Commission saya pun keuntungan saya lah sama macam gaji. Gaji 2,000, habis bayar hutang, tapi saya dapat commission lebih kurang 2,000. So masa tu lah saya nampak titik perubahan dalam hidup saya. Bila kita boleh membina satu pendapatan yang bersamaan dengan gaji kita, you akan ubah hidup you. Dia yang saya susah ni, gaji aku dah lah macam tu 2,000 kan, lepas tu duk bayar hutang. Memang tak pergi mana lah. Tapi bila saya boleh bina satu pendapatan saya tu bersamaan dengan gaji saya memang bayar hutang lah kan. Tapi saya ada duit lebih. Duit tu lah saya boleh beli belanja dapur, boleh gembirakan isteri, bagi duit kat mak apa semua kan. So bila kita happy, rezeki tu datang lagi. Bila kita stres, rezeki tu lagi teruk. Kan masa dulu teruk, stres, lagi kita stres lagi teruk, lagi kecil rezeki tu. Tapi bila kita rezeki luar, kita share kan. And then rezeki tu datang lagi lah. Alright. You on okay lagi? Kan. Alamak, saya tak habis lagi cerita pasal saya lah. Okay, cepat sikit lah. And then 2000, saya start 2006. 2000, and then si Desmond bagi saya kereta 7 biji. Lepas tu saya sewa-sewa. 2009 tuan-tuan, 2009 saya dah ada 20 biji kereta. 20 biji kereta. 2010 saya dah ada 70 biji kereta. 2008 saya start sewa kereta dekat syarikat-syarikat. 2006 saya mula sewa dekat student. 2007 sebenarnya saya kena halau daripada universiti sebab apa? Ada kes, ada student ni dia sewa kereta dekat, dia macam ni lah. Bila saya buat bisnes kereta sewa, saya perasan orang tengok kita buat, orang lain pun akan tiru. Kan? So masa tu bila saya start je 2006, macam biasanya yang tiru ni makcik-makcik kantin lah. Dia orang ni ada dekat dalam universiti tu ada kantin, ada cafeteria. So dia nampak orang buat kereta sewa, dia pun buat kan. Tapi dia buat ni memang tak jaga, memang dia buat just duit je. Kereta saya pelik, student sewa kereta tu boleh terbalik. Kan. So bila jadi kes macam tu, so universiti marah lah kan. And then dengan saya sekali terlibat kan.
Saya memang bagi sewa, kita make sure lah kereta elok. Macam makcik-makcik kantin ni, bagi sewa kereta tak apa-apa kan. Student bawa kereta, kereta boleh terbalik. Teruk tak teruk kereta dia orang kan. Tapi bila kena, semua kena. So 2007 saya kena halau lah daripada universiti. Universiti suruh saya buat dekat luar, jangan buat kat dalam. So saya pun keluar, tapi saya start slow down lah dengan universiti dan saya start sewa kereta dekat orang luar lah. So 2007 saya start sewa kat orang luar. 2008 saya start dapat syarikat corporate. 2009 saya ada 20 biji kereta. 2010 saya dapat sewa kereta dekat syarikat corporate. Masa tu 70 biji kereta memang meletup lah kan. Alright, 2011 saya berhenti kerja and then saya buka company Greenmatic Enterprise Travel and Tour Sdn Bhd. Kan itulah cerita saya lah sedikit. Alamak, dah setengah jam dah saya bercerita pasal diri saya saja. So far okey lagi? Ya. Senyap je semua ni. Dah tidur ke? You all dah tidur ke? Jangan tidur lagi. Alright. Okay, so next adalah Okay. Okay. Macam mana nak mula kalau tak ada kenderaan? Saya nak bagi you faham. Saya ambil case study je. Kan? Okay, so yang ni saya tunjuk saya punya team Kak Yati. Nama dia Armayati lah. Tapi dekat Facebook dia Kak Yati. Dia punya Facebook dia Kak Yati Car Rental MPV and Sedan Selangor KL. Tak kisahlah panjang. Dengan nama dia, servis dia, kenderaan dia, lokasi dia. Dia bubuh semua sekali kan. Alright, dia punya follower ada 1000 lebih. Sebenarnya Kak Yati ni, saya tanya dia kan, 4 tahun lepas, dia ni sebenarnya ejen jual bantal. Dia jual bantal dekat bonet kereta 4 tahun. Tapi dia kata sekarang ni untuk jual bantal tu sangat mencabar lah. Susah nak jual bantal kan. So tak tahulah mungkin sekarang ni nak jual produk tak senang. Siapa kat sini yang jual produk? Kan? Saya pun nampak lah kalau jual produk ni memang mencabar sikit lah. Sebab apa orang pun berfikir dengan OPR naik, dengan mata wang kita pun semua. So kalau siapa-siapa yang jual produk ni memang mencabar lah kan. Alright. So dia pun join Go Greenmatic pada 2 September 2023. And then Kak Yati ni dia bagus. Dia masuk je, dia terus buat Facebook page. Facebook page, lepas tu dia ada Facebook personal, lepas tu dia ada TikTok kan. Dia ambil je bahan-bahan marketing yang kita sediakan, dia post je. Dia post apa. Lepas tu dia pun ada juga owner-owner kereta bagi kat dia, dia post je. Post hari-hari dia post. Kalau you nak tengok macam mana dia post, you follow dia punya Facebook ni. Kan? Saya duk tengok hari-hari. Saya ingat satu hari 3 ke 4 kali dia akan posting. Dia post je. Kan? Free lah. Ni dia tak keluar duit apa-apa pun. Dia post dekat dia punya Facebook page, dia post dekat dia punya FB, dia post dekat TikTok dia. Alright. Hari-hari, satu hari 3 ke 4 kali dia post. Orang tengok ke tak tengok, dia tak peduli, dia post je. Alright. So pada Disember 2023, saya tanya dia baru ni, setakat hari ni, dia punya commission 12,000 tuan-tuan. Dan dia tak ada kereta. Okey tak tuan-tuan? Join bulan 9, bulan 12 commission saja dah 12,000. Okey tak? Dan dia ni suri rumah. Okey tak? Okey sangat kan? Dia siap duit ni bulan ni saja, bulan lepas tak kira lagi. Dia kata dia siap buat, dia boleh siap ambil duit tu, boleh siapkan rumah dia, renovation. Kan? So saya pun perhati macam mana Kak Yati ni dia boleh buat duit dengan cepat. So saya perhatilah antara faktor-faktor dia. Yang pertama, Kak Yati ni dia gunakan brand Go Greenmatic. So Go Greenmatic ni bukan nak kata brand kita kuat, tapi orang dah kenal, company pun dah lama. So bila orang nampak Go Greenmatic, orang percaya. Macam pelanggan pun bila nampak dia ni team Go Greenmatic, memang boleh trusted. Sebab apa? Kalau ada orang guna brand Go Greenmatic and then dia ni menipu, dia komplain dekat saya punya company, kita akan cari lah, kalau dia bukan tim kita, memang kena lah. Kalau dia punya tim kita, kita minta dia refund balik duit. Tu kita punya polisi. Kalau kau tak bagi servis yang tak elok, kalau customer komplain, memang salah you, HQ akan refund balik duit customer. So you kena refund balik duit dekat kita lah. Kalau you tak nak refund, kita remove you daripada group. Kita tak nak
kita tak nak orang yang business hanya nak duit je, tak jaga servis. Kan? So that's why GoGreenMatic ni kita tak ada bad review. Sebab apa, kalau customer complain, salah kita refund duit customer. Sebab pada saya tak berhak nak ambil duit pelanggan kalau dia tak dapat servis yang sepatutnya. Itu saya punya polisi lah. Kalau dia bayar, lepas tu dia dapat servis yang tak seperti yang dia sepatutnya dapat, pada saya kita tak boleh ambil duit dia lah. Kita refund balik duit dia. Sebab tu memang GoGreenMatic alhamdulillah lah, so far tak ada bad review lah kan. And then macam kenapa dia ni boleh buat duit, sokongan rakan niaga GoGreenMatic. Macam GoGreenMatic ni kita ada rakan niaga seluruh Malaysia, semua orang support each other. Kau tak cukup kereta, tak apa aku support. Kau ada kereta, tak apa aku tolong jualkan. So best tak? Best tak berniaga buat sama-sama. Support each other. Macam GoGreenMatic ni kita bukannya bersaing. Kita buat sama-sama. Kita support each other. Dia kalau macam dulu saya buat seorang-seorang, memang aku kena tikam lah. Orang ni tikam lah, penat lah. Tapi bila kita dalam satu community, support each other. Kan? So dalam community GoGreenMatic ni memang semua trusted. Dia orang sangat takut kalau macam ada orang komplain kan, dia orang ni ada tipu duit customer ke, scam pun semua, dia orang sangat takut. Sebab apa, kalau dapat tahu je memang terbukti, kita akan batalkan keahlian dia tu serta-merta. So dalam GoGreenMatic ni memang pure punya, trusted punya supplier. Kan? Ada tak sesiapa yang nak join team GoGreenMatic? Ada tak sesiapa yang nak buat RM10,000 sebulan? Kan? Alright. So ni cerita dia. And then orang tanyalah macam mana dia boleh buat RM12,000? Saya nak cerita ni dia kompleks sikit. Tapi kalau you sempat, you screenshot lah. You screenshot macam mana dia punya sistem ni. So Kak Yati ni dia banyak offline. So contohlah dia bila dia iklan dekat dia punya Facebook, dekat TikTok, tiba-tiba ada orang WhatsApp. So dia akan minta detail lah. So dia macam ni, dia punya format lah. Ni Kak Yati punya format. Hai, terima kasih menghubungi RBV Car Rental. Kak Yati ni sebenarnya adik dia ni kira ada buat car rental juga. So Kak Yati ni dia tak ada kereta, tapi adik dia ada kereta. Dia duk jual kereta adik dia lah kan. Okay. So dia format dia macam ni, dia minta nama kereta apa customer nak, bila nak ambil, bila nak pulang, berapa hari masa ambil. Ni dia punya format. So bila dia dapat detail ni, dia akan post dekat dalam grup. So macam GoGreenMatic ni kita ada grup, kita pakai grup Telegram, post dalam tu. Ini offline tau, offline. Sebenarnya kita ada sistem online, tapi macam kebanyakan pelanggan lokal ni dia suka offline, dia suka WhatsApp. Alright, tapi macam GoGreenMatic ni offline boleh, online pun boleh, tak ada masalah. Okay. So dia post ni, and then bila dia dapat, dia tanya dalam grup. Kalau dalam grup GoGreenMatic ni ada, dia akan flow lah. Dia akan minta berapa harga ejen semua, and then berapa security deposit. Lepas tu kalau tak ada, dia dah tanya, dia tanya dekat dalam grup outsource. So kita pun ada grup outsource. Okay, kalau ada, okay, boleh minta lah berapa harga ejen, berapa security deposit, apa term and condition semua. So owner dia akan bagi detail. Lepas tu dia ni akan ambil payment daripada pelanggan. Dia ambil bayaran sewa, dia ambil security deposit, lepas tu IC, driving license, lepas tu business card ke, akaun media sosial, dia ambil detail. And then dia pun akan filter dululah. Kita ada sistem filter. Kalau customer ni ada rekod blacklist semua, reject lah. Maknanya duit refund balik, urus niaga tamat. Tapi kalau customer ni tak ada rekod apa-apa, dia boleh proceed. And then pemilik kereta dia akan hantar kereta tu ikut butiran tempahan. Lepas tu bila habis sewa, customer pulang balik kereta, pemilik kereta akan inform dekat Kak Yati, kereta dah pulang, condition semua okey. So Kak Yati dia kena refund balik duit pelanggan ni, security deposit dalam masa 10 hari ke 14 hari bekerja. Kalau tak ada rosak ke saman. Tapi kalau ada rosak ke saman kan, so customer kena bayarlah ikut dalam term, dalam kita punya rental agreement. Tapi dekat sinilah orang tanya, kalau orang tak nak bayar macam mana? So that's why sebelum bagi sewa kena tapis dulu pelanggan. Kena make sure pelanggan ni ada kerja ke tidak, berniaga apa kan. So biasanya kalau kita minta elok-elok dia bayar. Sebab apa? Dia dah sign dah agreement. Tapi kalau dia tak nak bayar, dia akan pergi ke letter of demand, lepas tu CTOS, blacklist. So tapi kalau customer ni kita dah filter, biasanya kita minta elok-elok dia bayarlah. Tapi kalau you bagi sewa dekat penagih dadah, you bagi sewa dekat orang yang ada kes jenayah,
Orang yang ada pinjam along memang bye-bye lah, memang selamat lah. So dekat sini lah GoGreenMatic membantu kita screening dulu. Alright. So that's why macam kalau tim saya ni dia terbagi sewa dekat pelanggan yang salah, saya pelik lah. Kenapa? Sebab apa? Kenapa tak filter dulu? Alright. Okay. So ini cerita Kak Yati. Nampak tak? Faham tak macam mana nak mula bisnes kereta sewa walaupun tak ada kereta. Kak Yati tak ada kereta pun. Tapi komisen dia saja RM12,000. Dia lagi kaya daripada orang yang ada kereta. Kan? Ni RM12,000 tu solid tau. Bukannya potong apa-apa pun. Dia memang tak ada cost marketing apa-apa. Tak ada iklan apa-apa. Dia hanya konsisten saja. Kan? Saya dulu kerja buat degree, buat master, kerja gaji RM2,000 kan. Dia ni masuk 3 bulan, bayar RM300 setahun. Dalam masa 3 bulan dah RM12,000 dah. Kalah dah. So, saya pun heran. Ada orang kena bayar ke RM300? Ada lagi tak bayar? Ya, aku ajar kau buat RM10,000 kot sebulan kan. Itu nak bayar RM300 pun berkira kan. Kita buat degree pun semua bayar habis berpuluh-puluh ribu tapi gaji macam tu je kan. So, apa yang saya nak sampaikan adalah hargailah ilmu kan. Alright, so macam mana nak jadi ahli kan? Kalau nak jadi ahli, you pergi dekat saya punya bio, nanti saya bagi you masuk dalam grup WhatsApp dululah. Alright. Okay, so macam ini saya nak cerita macam mana kalau you dah ada kenderaan. Ini real story. Real story kita punya team. Dia masa dia mula tu dia ada sebiji kereta. Alright. Ya. Yang pasal macam mana nak mula, kalau tak ada kereta tu you dah faham dah. Dah faham dah macam mana nak start. Macam mana nak buat. You tiru je Kak Yati. Iklan je. Itu kalau tak ada duit lah. Kalau you ada duit, nak spend iklan boleh, tak ada masalah. Tapi iklan je dulu. Iklan dekat Facebook, dekat TikTok, mana saja yang boleh iklan, iklan je. Kan? And then you kena rajin share dekat dalam grup-grup lah. Okay. So yang ni kisah Tuan Mezani. Mezani ni sebenarnya dia kerja kilang dekat Johor. Dia join GoGreenMatic 6 Ogos 2019. Dia join sebelum COVID. Sempat buat, tapi masa COVID tu memang tak ada business. And then bila lepas habis PKP dia start balik lah. Okay, masa dia join tu sebenarnya dia ada sebiji kereta Alza tak silap saya. Dan sekarang ni Disember 2023 dia ada 7 biji. 4 biji kereta sendiri, 3 biji lagi kereta pajak. Okay, ni kereta-kereta yang dia ada. Azia 4 biji, Beza 2 biji, Alza 1 biji. Alright. So si Mezani ni dia memang marketing dia dekat Facebook je. TikTok dia pun kurang kan. Dan sebabkan dia ni bekerja kilang, dia gajikan isteri dia ni RM1,500 sebulan untuk bantu dia. Isteri dia ni dulu kerja cikgu. Cikgu macam guru agama lah kan. Tapi bila PKP hilang kerja. So si Mezani ni pakatlah dengan isteri dia. Why not you just tolong dia uruskan bisnes kereta sewa. So dia bayarlah gaji dia. Gaji isteri dia RM1,500 sebulan. Tolong hantar kereta. And then kalau macam si Mezani ni habis kerja, dia akan tolong lah. Okey tak tuan-tuan? You kalau macam you ada isteri duduk rumah, tolong jawab mesej kan. Jaga bisnes kereta sewa apa semua. Sebulan boleh dapat RM1,500. Boleh gajikan isteri. Okey tak tuan-tuan? Manalah tahu kan ada isteri kan. Ada isteri yang malas nak duduk rumah nak jaga anak kan. So macam Mezani ni isteri dia duduk rumah je. Tolong jawab mesej apa semua kan. Hantar kereta apa semua tu dia orang susun lah. Kan kadang-kadang customer datang ambil dekat rumah dia. Kadang-kadang dia pakai runner lah kan. Alright. So ini dia punya rekod dia. Tapi yang 2 bulan terakhir tu unconfirmed lah. Sebab apa dia tak bagi lagi detail bulan November dengan Disember. Tapi saya dapat tengok dekat kita punya sistem lah. Sebab apa kalau yang dalam sistem that amount, tapi mungkin dia ada lagi sale daripada luar. So daripada Januari sampailah Disember, total sale dia RM148,000 dengan 7 biji kereta. So kalau kita bahagi dengan 12, sebulan dalam RM12,000. Kereta tu let's say lah kereta dia 7 biji. Let's say lah sebiji kereta cost dia RM1,000. So sebulan RM7,000. RM12,000 tolak RM7,000 dalam
dia punya untung kasar 5,000. Okey tak tuan-tuan? Kerja kilang, kan? Kereta 7 biji, sebulan boleh dapat 5,000. Boleh gajikan isteri lagi. Gajikan isteri sebulan 1,500. Okey tak tuan-tuan? Sebulan 5,000 kan. Sekarang ni tadi saya mesej dia, Maizani kau tak hantar report lah. Oh sorry tuan, saya sibuk dekat Thailand sekarang ni. Dia tengah holiday, dia tengah cuti. Saya bila dengar saya punya team, dulu Mezani ni masa dia datang jumpa saya, dia memang susah tuan-tuan. Dia terpaksa pinjam duit family dia untuk tampung dia punya kehidupan. Tapi sekarang ni sebulan boleh dapat 4,000, 5,000, boleh bercuti, pergi Thailand lagi, boleh pergi umrah, boleh beli emas, kan? Okey tak tuan-tuan? Okey tak? So inilah yang saya bantu. Ada lagi ke ni? Okey sangat, loan dah lepas bayarkan sekali maintenance insurance kan. Kereta ni let's say lah yang 7 biji tu, let's say lah kita letak RM1,000 sebiji. 7,000. Sebulan 12,000, masih ada 5,000. Tolak gaji isteri dia dapat 3,000 kan. Okey lah. Siapa nak bagi you 3,000 sebulan? Kan? Ini si Mazani ni dia play safe. Dia sepatutnya kereta dia boleh pergi lagi lah, tapi mungkin dia malas nak tambah kereta. Kalau dia buat betul-betul, mungkin kereta dia boleh pergi 10 biji, 20 biji kan, tapi dia nak maintain macam tu je kan. Terpulang tak ada masalah kan. Alright. So macam Mezani ni dia banyak guna sistem online lah. Macam Kak Yati tu dia pakai offline, macam Mezani ni dia pakai online. So online ni dia ada kita satu booking HQ. Booking HQ ni maknanya customer masuk website GoGreenMatic, dia booking direct. So kalau booking melalui HQ, HQ akan ambil 20% commission. Macam mana kita nak tahu booking HQ? Dekat kod ni, dia macam ni je. Kalau macam booking, dia panggil walk-in booking, dekat belakang ni ada kod WB, walk-in booking. So walk-in booking ni, kita punya team yang key in. Dia key in untuk customer dia. So kalau yang ni, GoGreenMatic hanya ambil 1%. Sebab apa? Marketing dia sendiri dia yang key in. GoGreenMatic ambil 1%. Sebab apa? Kita nak cover lah kita punya cost server apa semua kan. Kalau HQ punya customer kita dapat, kita bagi dekat kita punya team, GoGreenMatic akan ambil 20%. Kalau macam you dapat customer sendiri, GoGreenMatic hanya ambil 1%. Okey tak tuan-tuan? Tapi macam dekat HQ booking tak banyak. Sebab apa? Harga kita mahal. Memang kita buat macam tu supaya kita punya team ni boleh jual. So macam team GoGreenMatic ni, dia boleh bagi diskaun suka hati dia. Dia nak sewa RM1 sehari pun boleh. Tapi itu antara dia dengan pelanggan. Kalau dekat HQ, memang kita tak bagi diskaun. Kalau customer datang dekat HQ, memang dia akan bayar harga mahal lah. Biasanya macam HQ ni customer daripada luar negara. Pada dia orang murah. Tapi kalau macam orang lokal ni memang susah lah kan. So kalau macam GoGreenMatic ni yang team kita ni dia orang akan key in sendiri. Dia orang bagi diskaun lah. Suka hatilah kalau macam harga let's say lah Beza kan. Beza satu hari kalau dekat website 160. Dia orang nak sewa 150 boleh, 140 boleh, 130. Suka hati dia orang ikut bajet pelanggan. Tapi itu antara dia orang dengan pelanggan. Dia orang tak buang harga tapi dia orang bagi promosi. Jika tak ada kereta, bagaimana hendak mula lah? Alamak, saya dah cerita dah pasal macam mana nak mula kan. Okay, so ni borang sewa. Tapi saya tak nak tunjuk lah macam mana dia punya proses sistem kan. And then macam ni rental agreement. Rental agreement pun kita sediakan. Online pun ada, offline pun ada. Okay, so macam kita ada sistem, customer boleh sign dekat handphone. Tak payah nak print borang. Kan? So benda ni complete benda ni RM300 je setahun kita charge. Kalau GoGreenMatic bagi pelanggan, kita ambil 20%. Kalau you dapat pelanggan, kita ambil 1%. Kan? So that's why yang Kak Yati tu tak ada kereta pun boleh dapat commission sampai 12,000. Si Mezani tu ada kereta, dia dapat sebulan 12,000. Dia bayar 1% je. Sebab apa? Kebanyakannya customer dia tu dia sendiri cari. Alright? Okay, lepas tu cara pemasaran. Cara pemasaran ni first kali konsisten je lah. Konsisten iklan dekat semua platform media sosial, Facebook kan, IG, TikTok. Konsisten je. Dia bukannya, dia kunci dia adalah you kena konsisten. Macam Kak Yati tu,
apa yang dia buat pada bulan 9, kesan dia bulan 12. 3 bulan. Apa yang you buat sekarang ni, kesan dia 3 bulan lagi. Kalau you baru promote 3 kali, lepas tu tak ada orang message you give up. Memang tak lah. So you kena ingat apa yang you buat sekarang ni, kesan dia 3 bulan lagi. You iklan, tak ada orang message, tak apa, iklan. 3 bulan lagi you akan nampak impact dia. Sistem ni satu app, dia tak ada apps, dia website saja. Dia bukannya software, dia laman web saja, gogreenmetric.com. Kita belum ada apps. Alright? Faham tak? Apa lagi? Ada soalan. Jangan saya tengok. Ada agent ID kita lah, ya betul. So setiap orang dia ada link dia ada direct link. Kita panggil direct link. Macam gogreenmetric.com/bla bla bla tu kod tu. So kalau you bagi link tu, customer booking melalui link you tu, dia akan pergi dekat you punya email. Kan. So bila you dapat email, you boleh accept pass job ataupun decline. Tu kita punya function lah. Kalau saya dapat tunjuk lah macam sekejap. Okay, yang ni contoh lah. Contoh, dapat tengok tak saya punya email ni? Okay, macam ni. Okay, macam ni. Boleh nampak tak saya punya yang email ni? Okay, macam ni kan. Kalau saya dapat besar kan. Aku tak dapat besar lah. Okay, kalau macam ni, WB ni kan. Tak boleh besar. Kalau WB ni. So, yang ni adalah booking dia orang buat sendiri. So, customer sewa 2 hari. 150 bla bla 2 hari 12 jam. Tapi dia orang ni dia charge 330 dia bagi diskaun berapa 160 lebih, 1 lebih. Yang ni booking walk in, dia orang sendiri. Kalau macam booking HQ dia jadi macam ni. Dia tulis no reply ni. So macam ni Azia 2 hari ada bagi kupon diskaun lah 240. Ni dia ada bagi diskaun lah kan. Ni satu lagi contoh. Syawal. Ni sama juga ni. Saya cari lagi contoh. Contoh booking daripada HQ. Ni satu lagi contoh. Ni booking HQ. Azia 1 hari berapa jam ni? Dia 1 hari dia ada ambil asset protection 172. So kalau yang booking HQ akan ambil 20%. Tapi kalau booking sendiri so yang ni HQ ambil 1%. Kalau RM330, HQ akan ambil 1% saja. Boleh explain balik beza booking HQ dengan walk-in. Okey. Kalau macam tadi, jangan saya tengok. Okey, kalau macam dia booking HQ sama ada melalui website ataupun kadang-kadang HQ ni dia pun ada direct tau. Dia macam customer dia WhatsApp kita. So kalau kita dapat closing, kita pass kat you, kita ambil 20% lah. Alright. Tapi yang ni kalau macam melalui sistem lah. So contoh macam ni kan. Customer ni booking dia nak pakai 4 hari. Kereta ni Proton Saga 150 campur RM640 83 sen. So customer nak bayar pakai PayPal, pakai kad kredit kan. Alright. So dekat sini HQ akan ambil 20% daripada 640 sorry, mata saya rabun sikit. RM640 kita akan ambil 20% daripada harga yang customer bayar. Tetapi kalau macam yang ni dia orang ni walk in booking Pro 2 Alza RM300 sehari, tapi customer ni pakai 3 hari 3 hari kali dengan 300 maknanya 900 patutnya. Tapi dia orang bagi diskaun, customer hanya bayar 750. So gogreenmetric hanya ambil 1% saja daripada 750. Kan. So yang ni dia orang boleh key in sendiri. Dia orang boleh tolong booking kan. Sebab tu kita panggil walk in. Faham tak Salihah? Saya nak terangkan sistem tu, dia jadi panjang nanti tau. Dia macam nak masuk, dia ambil masa yang lama lah. Saya tunjuk secara ringkas lah macam ni. Boleh ya? Okay, borang sewa pun kita bagi. And then cara pemasaran, you konsisten saja iklan dekat semua media sosial. Kan? Lepas tu kalau boleh lah you daftar Google My Business. And then kalau you ada masa,
Kan ada kereta, you boleh pergi jumpa hotel-hotel. You deal lah dengan dia orang punya reception kan. Kau kalau ada orang nak sewa kereta, contact aku bagi commission. Sebab apa? Bisnes kereta sewa ni sekarang ni, dia adalah game agent. You berkongsi rezeki, lajulah you punya sale. Macam Kak Yati. Kak Yati ni pun sebenarnya agent. Alright. So and then kalau you ada kenal bengkel-bengkel, you jumpalah token-token bengkel kan. Bos, kalau ada customer kereta rosak apa semua kan, kalau dia orang nak pakai kereta, contact you kan. You bagilah komisen sikit dekat bengkel-bengkel tu. Alright. Alamak, banyak soalan dekat TikTok. Jika bayaran pendaftaran RMT boleh, dah boleh. Kalau daftar je, you follow je 7 langkah tu, dah boleh mula dah. Boleh mula. So itulah kelebihan sistem GoGramatic. Tak ada kereta pun boleh kan. Tapi kena daftar dululah. Alright. Lepas tu you boleh daftar sebagai host. Macam sebenarnya dekat luar sana ada banyak platform-platform. You boleh daftar dengan Trevo, dengan Moveby, dengan KZK, Wahdah, GoGramatic pun sebenarnya kita ni platform je. Tapi setiap platform tu dia ada kelebihan masing-masing. Macam Trevo ni dia memang banyak booking tapi harga murah lah. Moveby pun lebih kurang je. KZK ni dia ada sistem, harga dia standard. Cuma setiap sale tu dia ambil 7% lah. KZK ni dia ada apps. You boleh masukkan kereta you dekat dia punya apps, lepas tu pasang GPS tracker, customer boleh booking, boleh lock unlock pakai dia punya apps. Tapi KZK akan ambil 7% daripada you punya sale. Kan? Sebab lagi canggih sistem tu, banyaklah dia nak ambil kan. Wahdah saya tak pasti. Wahdah ni tak silap saya dia ambil commission dalam 15% ke 20%. Macam GoGramatic, kita ni lain sikit. Macam Trevo, Moveby, KZK, Wahdah ni, you ada kereta baru boleh buat. Kalau you tak ada kereta, you tak boleh jadi host dia. Macam GoGramatic, you tak ada kereta pun you boleh buat bisnes ni. And then kalau macam GoGramatic, kita dapat pelanggan, kita ambil 20%. Tapi pelanggan GoGramatic tak banyak sebab apa, harga kita mahal. Lepas tu macam kalau you dapat pelanggan, GoGramatic hanya ambil 1%. Sebenarnya yang buat sale tu adalah owner kereta. Owner kereta ataupun agent. GoGramatic ni sebenarnya kita sediakan sistem je. Kita sediakan sistem screening, CTOS, website, dokumen sewa kan, training semua kita bagi lah. Kalau saya nak buat semua benda, mana cukup lah. Lagipun kalau kita nak ambil, kalau betul-betul GoGramatic nak bagi pelanggan, kita kena bagi harga murah lah kan. Tapi kalau harga murah, kesian dekat owner lah. Alright. So and then you boleh juga offer harga ejen kepada pengusaha kereta sewa persendirian. Kalau macam you ada kawan-kawan kan yang buat bisnes kereta sewa, you offer lah. Kalau kau dapat customer, aku bagi commission 10%, 20% kan. And then kalau macam you nak buat iklan berbayar dekat Google, you kena ada laman web sendirilah kan. Dia kena ada landing page lah. And then macam mana lagi? So marketing ni dia bukannya setakat iklan-iklan. Sebenarnya you bagi servis yang terbaik ni pun adalah marketing. Sebab apa, kita nak customer ni dia guna servis you, dia suka, dia akan stay, dia akan balik, dia akan bercerita, dia akan recommend lagi. Itu yang kita nak. Banyak orang dia buat bisnes kereta sewa kan, dia fikir duit je. Banyak orang tanya, saya ada kereta lama lah, boleh tak buat kereta sewa? Bila you berfikiran macam tu, sebenarnya you nak buat duit je. You tak fikir long term. Sepatutnya bila you nak buat, tak kisahlah kereta baru ke kereta lama, you nak bagi sewa kereta, customer tu you nak bagi happy, dia nak datang lagi dan dia nak recommend lagi. Tapi kalau you ni fikir nak buat duit je, cari kereta buruk semua bagi sewa, customer tu datang tak kembali lah. Sebab tu banyak orang komplain, saya dah buat bisnes kereta sewa, lepas tu sekarang ni persaingan banyak, lepas tu susah, customer semua nak murah-murah. Sebab apa? Dia tak jaga servis. Customer ni bila you bagi servis bagus, dia akan datang lagi, dia akan bawa lagi. So bila orang duk berebut-rebut nak guna you punya servis, harga naik lah. Tapi kalau macam you tak jaga servis, customer ni datang, lepas tu dia tak datang lagi, lepas tu the only way untuk you dapat new customer adalah you kena buang harga. Bila you buang harga kan, you akan dapat customer-customer yang bermasalah. Yang tu yang kereta hilang, kereta kena tinggal tepi jalan, kereta orang guna bawa dadah, seluduk manusia apa semua kan. Sebab apa? Customer-customer yang
bermasalah ni, dia akan cari pengusaha kereta sewa yang offer murah, yang tak ada sistem, yang tak ada branding. Dia bukannya masalah bisnes tu, masalah diri sendiri. And then macam saya pesan dekat saya punya team, bila you bagi servis yang bagus, jangan bagi servis macam tu saja. You rakam testimonial pelanggan tu, buat dalam bentuk video. Tanya, cik, macam mana saya punya servis? Ui, saya guna servis Tuan Adnan ni memang terbaik, memang puas hati. Saya recommend, saya nak datang lagi. So you rakam video tu, you post dekat you punya media sosial, kan? Kalau you jadi pelanggan, kalau macam you jadi pelanggan, lepas tu you suka dengan servis orang tu, adakah you akan repeat lagi? Ataupun you akan cari siapa lagi yang offer murah? Kan? You akan repeat lagi ke, ataupun you akan dan you akan promote lagi? Harga tu dah nombor 2. Sebab apa? You boleh dapat harga murah tapi mungkin you tak dapat servis yang bagus, kan? Google Business terbaik ada lah. Terbaik ada. Okey, sekejap. Ada beza saya tak sempat baca. Okey, ada video testimonial boleh ambil je ke? Ada group nanti kalau dah tahu. Nah, memang ada. Kita ada 900 gambar, 400 video. 2 tahun punya posting dah habis. Nak buat testimonial video tu problem sikit sebab kebanyakan tak, customer malu. Apa nak susahnya? You ambil yang Google Matic sediakan. Kita ada 900 gambar, 400 video. 2 tahun punya posting pun dah cukup dah. Kalau you nak bayar tu, saya cas satu gambar dengan video RM1 pun dah RM1,000 lebih. Bayar RM300 je. Berbaloi tak tuan-tuan? RM300 dapat semua benda. Kalau you nak buat video, paling-paling satu video RM300 nak upah orang. Kan kalau 400 video, dah berapa? 400 kali dengan 3 ni, dah RM100,000 lebih. Buat apa nak pening-pening kepala? Kan? Alright. Next adalah kawalan risiko. Kawalan risiko okay. So yang pertama, pastikan pelanggan tu umur dia 23 tahun ke 65 tahun lah. Right. So banyak orang dia nak buat, saya nak buat sewa kereta dekat student. Student ni boleh nak buat, cuma saya tak nampak lagi orang yang betul-betul berjaya lah dalam market student ni. Student ni problem dia satu, dia orang sewa kereta, yang saya selalu nampak lah, naik kereta lebih muatan. Lepas tu bila accident tak nak mengaku. And then bila dah accident pun semua, dah kantoi pun semua, dia orang akan start gunalah. Dia akan cakap dekat mak bapak dia, dia akan cakap dekat polis, dia akan cakap dekat wakil rakyat, ahli parlimen. Semua orang dia akan libatkan supaya dia tak payah bayar apa-apa. Itu perangai dia orang. Kan? So, boleh nak buat. Tapi you kena legal, you kena very powerful lah. Saya ada satu case, saya punya team, dia sewa kereta dekat student. Student ni dia sewa kereta daripada pagi sampai ke malam. Bawa kereta non-stop. On the way dia nak pulang kereta, kereta tu accident, total loss. Tapi budak ni okey. Kereta pula kita baru beli. Lepas tu kita nak minta ganti rugi lah. Sebab dalam agreement tu dia kena bayar ganti rugi lah. Tak banyak pun, RM3,000 lah. Kereta dah total loss. Memang kita claim insurans, tapi kita nak dapat lah sikit. Sementara nak tunggu insurans tu dapat kan. Dia kata okey bang, okey. Dia balik je dia punya hostel, lepas tu dia telefon bapak dia cerita rumah-rumah, bapak dia telefon dia punya saudara dia ni polis. Polis pun telefon saya punya team lah. Macam mana ni kau buat kereta sewa ni? Mana boleh minta ganti rugi dekat student pun semua. Kau ni. So saya punya team gelabah lah, polis telefon. Polis telefon kata nak tangkap lah apa semua, tak boleh minta ganti rugi kat student lah apa semua kan. So kita dah minta elok-elok dengan budak ni, kita pun dah inform bapak dia, kita minta RM3,000 lah. So dia orang nak main kasar lah kan. So saya cakap dekat saya punya team, tak apalah kalau dia tak nak bayar apa semua, kita hantar invoice, kita sitoskan anak dia ni. So tapi kita sitos tu bukannya kita sitos RM3,000, kita sitos harga kereta terus. Kan? Kita keluar invoice, harga kereta masa tu RM35,000, kita hantar invoice, kita sitoskan anak dia RM35,000. So bila budak ni kena sitos, bapak dia melompat apa, anak aku kena sitos. So dia turun, datang, bayar RM3,000. So nampak tak?
Kalau you tidak ada legal punya strong ni, memang you habis lah. So benda ni lah Go Greenmatic bantu supaya you sebagai pengusaha kereta sewa kecil-kecil ni tak kena pijak dengan pelanggan. Saya cukup pantang bila saya punya team, ada orang sewa kereta, kita dah bagi servis elok-elok, lepas tu dia buat hal, lepas tu dia nak pijak kita pula. So kalau orang pijak saya punya team, kita pijak dia balik kan. Boleh tak macam tu? Sebab apa saya, kalau kita dah bagi servis bagus, kau jagalah elok-elok kereta ni kan. Lepas tu kalau rosak, bayarlah. Dalam agreement ini kita dah bagi servis kereta, kau dah bagi lingkup kereta tu, kita minta ganti rugi tak nak bayar. Kan? Lepas tu kita, kalau kau dah main kasar, kita main kasar juga. Boleh tak? Tuan, kalau customer lepas sewa kereta tiba breakdown tengah jalan, ada roadside assistant, yang ni you kena beli insurans unlimited towing lah. Okay, satu lagi, macam kalau you kereta ni, kalau customer, you kena tanya dulu customer. Customer ni nak pergi ke mana? Kalau customer ni nak jalan jauh, make sure you bagi kereta baru lah. Jangan bagi kereta buruk. Jangan bagi kereta lama. Kan? So kalau you tak ada kereta baru, you tanya team lah. Takut nanti breakdown. Bila breakdown ni, dia makan modal lah. You nak kena ganti kereta lain, you nak kena bawa kereta ni pun semua makan modal. Alright. So kalau customer ni nak jalan jauh, bagi kereta baru. Kalau customer ni nak pakai dekat-dekat je, boleh bagi kereta lama lah. Kalau breakdown tu bolehlah cari towing pun semua kan. Tapi make sure you beli unlimited towing. You telefon je towing, diorang akan bawa balik kereta tu lah. And then you boleh minta lah team Go Greenmatic yang terdekat untuk ganti kereta lain. Itulah kelebihan dia. Bila kereta you breakdown, yang road assistant ni akan settlekan ni, tapi kita punya team ni akan bantulah kalau dia orang ada kereta lah. Kan? So that's why dalam kita punya team ni, kalau dia orang minta bantuan, you pun kena tolong. Kalau dia orang minta, kalau you minta bantuan, dia orang pun akan tolong. Kita support each other. Boleh tak macam tu? Saya pun kalau macam ada team saya, ada masalah dekat sini, saya akan pergi tolong lah. Kan? So mungkin hari ni hari dia, mungkin hari esok hari kita. Kalau kita fikir meniaga kita seorang-seorang je, memang susah lah. Insurans kereta kena ambil asing ke? Dia actually untuk kereta sewa ni sebenarnya dia ada satu insurans daripada Alliance. Dia panggil P2P Alliance. Insurans ni dia 2 kali ganda lebih mahal daripada insurans biasa. Dan insurans ni dia hanya untuk kereta personal. Kereta under company tak boleh. Alright. Dan kalau you nak beli P2P Alliance ni, you kena berdaftar dekat mana-mana e-platform yang diluluskan. Macam Go Greenmatic, Trevo, Cat Easy Car, Wadah, tak silap saya lah. So, you kena berdaftar mana-mana platform ni. Kalau you nak claim baru valid. Kalau you buat seorang-seorang, tak valid. Semua saya rasa semua insurans ada unlimited towing. Etika ada, MM insurans ada. You boleh minta dengan tu. Tapi kalau yang P2P ni hanya alliance saja. Insurans lain tak ada. Alright. Ada lagi? Apa lagi soalan? Tanya je. Sementara saya bercerita ni. Tuan, market trend sekarang customer gemar kereta macam mana? MPV, SUV, sedan, 7-seater kan? Dia market daripada dulu sampai sekarang kereta ekonomi lah. Azia, Beza, Myvi, Alza. Kereta tu memang daripada dulu sampai sekarang. Alright. So sebenarnya dia ada cara dia untuk you masuk market-market lain. Macam saya, you kena ada 5 biji kereta kecil. Kereta bajet lah. Azia, Beza, Myvi. 5 biji. Tak kisahlah. 2 biji Azia, 2 biji Beza, 1 Alza. Macam si Mezani tu bagus. Dia tak silap. Dia ada 7 biji. 4 biji Azia, 2 biji Beza, 1 biji Alza. Tapi kalau macam you ada 2 biji Azia, you 2 biji Beza, 1 Alza, barulah you boleh ada 1 biji kereta besar. Tak kisahlah you nak beli Velfire ke, Alphard ke, kan, yang besar-besar sikit. So sebab apa kereta kecil ni dia senang sewa. Kereta besar ni dia hanya jalan waktu cuti apa semua kan. So time cuti semua jalan lah. Time tak cuti you pakai lah. Faham tak? Apa kebaikan insurans Alliance? Insurans Alliance ni yang P2P ni, kalau kereta tu accident, you pergi je balai polis, report kata kereta ni saya sewakan accident. Memang insurans akan bayar. Tapi kalau you beli insurans biasa,
yang tak ada P2P ni, you tak boleh report kata kereta tu sewa. Kalau kata insurans tak nak bayar lah. Faham tak? Tapi itulah P2P ni dia 2 kali ganda lebih mahal berbanding insurans biasa. Alright. Okay. So far tak ada soalan lagi kan? Okay. And then next adalah pastikan pelanggan tu ada kerja tetap lah ataupun perniagaan yang jelas. Sebelum you bagi sewa, make sure pelanggan ni ada kerja tetap. Janganlah bagi sewa dekat orang yang tak ada kerja. Macam saya dulu lah, kereta saya hilang. Bila cek-cek, ya Rabbi, penagih dadah. Bila cek-cek, ya Allah, dia ni memang ada rekod jenayah. Cek-cek, alamak, dia ni pinjam alung. Alamak, dia ni bankrupt. Tapi tak semua orang bankrupt tu jahat. Tapi kes-kes kereta hilang ni, dia orang ni memang tak ada kerja. And then, make sure lah, you minta lah, bisnes, you kerja apa, bisnes kat apa. Kalau berniaga, apa you punya bisnes, nama company, lesen apa semua, minta. Kalau dia tak nak bagi, jangan layan. Alright. Okay, yang siapa tanya? Mana lebih baik, insurans biasa atau P2P? Kalau you hati kental, beli insurans biasa boleh. Kalau you hati tisu, beli P2P lah. P2P ni untuk orang penakut lah. Orang kadang-kadang yang jenis otai, jenis hati kental ni, dia beli insurans biasa lah. Tapi risiko tinggi lah. Alisa, dia tanya, accident biasa tak total loss pun. Boleh check rekod klien dulu. Macam mana lah? Kita boleh check background customer macam mana cara. Yang ni saya tak boleh nak cerita kat sini lah. Sebab apa ni? Confidential. Tapi sebenarnya GoGramatic memang kita boleh check background lah. Yang ni saya tak boleh nak cerita dekat sini lah. Tapi kita memang ada sistem, kita boleh check lah. Dia ada sistem lah yang kita pakai kan. Kita boleh check. Dan sistem ni hanya untuk tim GoGramatic je lah. Orang luar kita tak bagi lah. Okey, lepas tu nombor 3, semak maklumat pelanggan dalam sistem PSS GoGramatic. Sistem ni lah. Nanti saya tunjuk sikit dia punya screenshot macam mana kita checking. Kita boleh tahulah customer ni ada blacklist apa semua kan. And then make sure you pasang GPS tracker. Nombor 5, pembayaran secara online banking ataupun kad kredit. Elakkan bayar pakai cash. Alright, and then insurans kalau boleh beli yang P2P Alliance. And then kalau kereta kemalangan, kalau macam yang ni, you contact panel lah. GoGramatic kita ada panel. Alright. Okay, ni sistem PSS. Ini sistem PSS lah. Tapi saya screenshot sikit lah kan. So, dekat sini kita, dia orang akan bagi detail. Lepas tu, macam ni clear-clear. Tiba-tiba ada rekod urine. Curi motor. So, macam ni lah dia punya gambaran. Boleh saja GPS jenis macam mana yang okey. Macam tim GoGramatic pun kita ada best track. Tuan, yang van tu macam mana saya terlepas tadi? Van mana tu? Alright. Okay, so far ada tak? Sebelum saya nak cerita pasal program rakan niaga, ada ke kat sini yang nak jadi rakan niaga GoGramatic? Yang nak jadi ahli GoGramatic? Ada tak? Alright. Apa beza rakan niaga dengan ejen GM? Okay, so macam rakan niaga ni dia dapat sistem, dia dapat training. Ejen ni saya memang takkan ajar apa-apa. Dia takkan dapat sistem apa-apa. Dia tak ada macam you nak jadi ejen, you nak buat sendiri, you buat sendirilah. Tapi you explore sendirilah. Faham tak? Macam yang rakan niaga ni, dia berbayar, dia masuk dalam grup, dia ada sistem, ada training, dia boleh guna kemudahan yang kita adalah CTOS, dokumen sewa kan. Faham tak? Macam dekat luar sana ada kita panggil outsource. Outsource ni orang luar. So macam dia orang ni, dia orang buat sendiri lah. Okay, macam outsource ni pun boleh daftar jadi kita punya team. So macam GoGramatic ni kita ada 1,900 ahli sekarang ni. So masing-masing buat marketing. Bila dia orang dapat booking, dia orang akan passing dalam kita punya group community.
Okey, lepas tu kalau macam semua dah tak ada, barulah dia pergi open dekat luar. Sebab tu yang kita punya team ni, diorang banyak dapat booking sebab apa masing-masing berkongsi. Tapi kalau semua dah tak ada, barulah dia pass dekat luar. Dan owner kereta dalam ni, diorang lebih suka ambil booking daripada ejen yang berdaftar sebab apa? Diorang kenal, tahu dan diorang ni memang diajar macam mana nak filter pelanggan. So kalau macam luar ni, diorang nak ambil booking, diorang tak berani sebab apa? Banyak kes-kes lah bila ambil booking daripada ejen yang tak berdaftar, tiba-tiba ada masalah, ejen tu lari. Yang menanggung owner kereta lah. Sebab apa ejen ni dia tak ada ilmu, dia tak ada sistem, dia marketing tak apa-apa semua, dapat customer Allah. Customer yang problem kan. Memang sebenarnya kita boleh check. Tapi bila macam saya tengok lah, dia orang ni marketing lah. Dia punca dia dapat customer bermasalah ni bila dia iklan kereta sewa murah kan. Lepas tu dia tak jaga servis pun semua, dia akan dapat customer yang bermasalah. Bila dia pass dekat orang tu memang problem lah. So macam saya punya team ni dia lebih suka ambil booking dalam kita punya group kan. So macam masing-masing yang mendaftar ni semua kenal, dia orang tak boleh nak lari. Okey. Sekejap saya baca dulu. Kalau tak ada kereta cuma ada van, boleh sewakan. Van apa tu? Beza harga rakan niaga dengan ejen free ke? Beza harga tak faham soalan. Harga sewa ke? Insurans P2P mahal ke tuan? Insurans P2P ni 2 kali ganda lebih mahal berbanding insurans biasa. Kalau hari cuti, minggu public holiday, macam mana nak check tu? Dia checking tu 24 jam dalam masa 24 jam. Kan? So dia yang orang tu dia akan dia sentiasa kerja lah. Dia ada manusia lah yang check kan. Tapi tempoh masa 24 jam. Tetapi kalau macam booking tu last minute, suruh customer tu booking online je. Booking online, so you ada link website kan. So you bagi link tu, suruh dia booking online. Sebab apa? Kalau booking online ni 90% customer tu dah okey dah. Dia yang problem ni yang offline. Macam saya punya team lah, kalau customer tu dah booking last minute sangat, suruh dia booking online je lah. So kalau online ni, dia booking online, bayar online, 90% customer tu dah okey dah. Customer yang tak okey ni, bila kita suruh dia booking online, dia akan bagi alasan lah. Saya tak reti lah, saya tak ada email lah, apa semua. Itu tanda-tanda customer tu nak kena reject lah. Alright. So, saya nak cerita pasal program rakan niaga Go Green Matic. Okay. Apa peserta dapat lah kalau you daftar kan? So, you dapat sistem laman web bernilai RM3,000, group support, WhatsApp, Telegram bernilai RM1,000 setahun, sokongan latihan selama 12 bulan bernilai RM1,000. Package dokumen sewa digital bernilai RM1,000. You dapat borang sewa, receipt, invoice, quotation. Apa saja dokumen sewa pasal kereta sewa, you dapat. Saya dah buat bisnes ni dah 17 tahun dah. Semua dah ada dah kan. Tak payah you nak pergi langgar dinding nak buat. Pakai je apa yang kita ada kan. Lepas tu you dapat 1,000 bahan pemasaran bernilai RM1,000. Sistem semakan senarai hitam pelanggan bernilai RM5,000 setahun. Yang ni kalau you nak bayar sendiri, RM5,000 setahun. Kalau you, lepas tu kita boleh gunakan kemudahan Sitos. Kalau macam customer ni ada saman ke, kereta rosak ke, tak nak bayar apa semua, Go Green Matic boleh bantu Sitos. Kalau you nak buat sendiri pun boleh, you bayar je RM6,000 kan setahun. Tapi kalau you daftar je RM300, you boleh gunakan semua kemudahan yang kita ada ni. Kan? So bayaran lain, kalau macam pelanggan HQ, kalau Green Matic bagi pelanggan, kita ambil commission 20%. Kalau you dapat pelanggan, kita ambil 1%, 1% lah. Alright. So ini Telegram booking. So ada 1,000 lebih. And then ini adalah Telegram bahan-bahan marketing. Okay, macam mana nak daftar? Kalau nak daftar lah. Tapi kalau macam kalau you daftar sebelum 31 hari bulan Disember 2023, 11.59 malam, you boleh join kita punya sesi Zoom coaching pada 1 Januari 2024, 9 malam. Kalau you daftar sebelum besok malam lah kan. So macam mana nak daftar? You, kalau you dapat lah, you screenshot ni. You screenshot, you bayar RM300. Lepas tu, you daftar dekat QR code ni. Alright, so nanti bila you daftar, nanti you akan message saya punya admin. Admin saya akan bantu you lah untuk masuk dalam group.
Alright. Okay. Rakan niaga 300 tahun je, ejen tak perlu bayar je. Saya ejen saya tak train apa-apa. Memang kita, tapi kalau you nak buat sendiri boleh je, tapi jangan tanya saya apa-apa lah. Jangan tanya macam mana nak buat. Saya sebab apa saya punya team yang berbayar ni pun saya tak ada masa nak handle. Apatah lagi ejen yang tak berbayar kan. Tapi you nak buat sendiri boleh je, tak ada masalah kan. Kebiasaan saya dapat last minute booking. Last minute booking suruh booking online je. Kalau daftar selepas tarikh 31/12/1, macam mana? Dia pendaftaran tu kita open je sepanjang masa. Cuma training tu setiap hari Isnin 9 malam. Kan? So macam orang luar yang tak daftar, saya pun macam dia tanya-tanya. Saya boleh tak jawab basic lah. Tapi kalau cerita pun dia tak faham. Sebab apa? Sebenarnya dekat dalam tu ada lain, ada benda lagi yang kita share lah kan, back end pun semua kan. Kalau macam you tak daftar, you tak ada sistem, kita cerita pun tak guna kan. Tapi nak buat sendiri boleh je, tak ada masalah. Untuk yang batch ni 31/12/2023 11:59 malam. Kalau you daftar sebelum tarikh tu 1 Januari 9 malam boleh join kita punya sesi coaching lah. Training setiap minggu ke coaching tu training kita Zoom je by group lah. One on one boleh kalau nak one on one, tapi saya charge RM1,000 lah datang jumpa saya. Sebab apa? Saya fed up banyak orang nak jumpa saya, bila saya tunggu tak datang. So kalau you nak one on one, you bayar RM1,000, you tak datang burn. Saya tak nak buang masa lah. Banyak orang dia suka, boleh tak Cik Wahid saya datang nak jumpa semua kan. Kali saya dah tunggu apa semua, mana? Alamak Cik Wahid ada hal lah apa semua. Baik tak payah buat appointment kan. So saya buat syarat, siapa nak datang jumpa one on one, bayar RM1,000, saya ajar. Tak datang burn. Fair tak? Sebab apa? Saya sebenarnya nak datang jumpa saya tak cah apa-apa pun. Tapi banyak orang dia, bila benda tu percuma, dia take for granted. Kan? Banyak kali dah saya kena. Saya dah tunggu mesej. Datang tak ni? Alamak Cik Wahid, saya ada hal lah apa semua. So sebab mungkin percuma lah kan. So lepas ni, siapa yang nak jumpa saya, tak kisahlah dia dah daftar ke apa semua, bayar dulu RM1,000. Okay, saya jumpa. Kalau tak datang, bagi alasan, burn saja duit. Lebih senang. Saya tak buang masa. Alright? Fair lah kan? So, bila you dah bayar, confirm lah you datang. Ini kita bagi free. Kan? Datang jumpa tunggu, tak datang. Sebab apa? Benda free. Sekarang ni, sekarang ni lah. Siapa nak jumpa, bayar RM1,000, tak datang burn. Senang cerita. Saya tak buang masa. Alright? So make sure kalau you nak daftar. Tapi saya tak paksa lah. Saya tak paksa siapa-siapa nak daftar. Nak join boleh, tak join pun boleh kan. Alright. So habis. Okay. So saya tahu you all still ada banyak lagi soalan. Kalau ada soalan, saya harap lah saya banyak share semua. So far faham tak? Apa yang saya sampaikan ni? Sebenarnya you tak join pun boleh. You dah boleh mula dah. Kan? Saya tak paksa pun siapa-siapa nak join boleh. Tak ada masalah kan. So saya harap apa yang saya share ni, you tengoklah story Kak Yati kan, story Mezani apa semua. Tak join pun boleh run dah, tak ada masalah kan. Lepas tu kalau you join tu cepat sikit lah. Alright, so kalau you 300 tu kita charge setahun sekali. Kan, setahun sekali. Yalah sebab apa, kita nak bayar server pun, nak bayar segala mak nenek tu pun saya kena bayar tiap-tiap bulan. Tapi tim Jam Hub bayar setahun sekali je kan. Okey tak? RM300 setahun, RM25 sebulan. Kalau you buat betul-betul cakap Yati tu dah RM12,000 dah balik modal lah. Okey sangat. Siapa nak ajar? Saya hantar anak saya pergi belajar pun bayar RM2,000 sebulan. Hantar anak, cikgu dia ajar gitu kan. Hantar anak kan, RM2,000. Ini you all ni bayar RM300 setahun untuk buat duit. Untuk buat duit ribu-ribu. Takkanlah RM300 setahun tak boleh nak invest kan. Tapi kalau you tak ada duit juga, saya tak tahulah kan. So tak apa, try dulu pelan-pelan semua kan. Alright. Ui, ada banyak komen dekat saya punya ni TikTok. Ya, saya baca dekat TikTok punya ni. Nak jadi ahli kena ada kereta ke tuan, ke boleh je jadi ejen berdaftar? Tak ada kereta pun boleh. Macam tadi saya dah cerita, Kak Yati tu dia tak ada kereta pun, sebulan komisen dia RM12,000.
Bayar bulan-bulan boleh kan. Bulan RM300 lah, carilah, pinjam lah apa semua kan, jual barang-barang apa semua. RM300 je, tak mahal pun. Kan, RM25 sebulan. Tapi itulah, bukan semua orang saya nak ajar. Macam ada seorang tu dia daftar kan, lepas tu dia marah-marah saya kan. Oh, saya dah bayar RM300 apa semua ni. Saya pilih siapa saya nak ajar. Kalau saya tak suka, saya refund je balik duit. Ha. Ui. Alright. So kalau you still ada soalan, tak apa, you message je saya. Boleh kita habiskan? Hopefully bila dah register nanti akan diajar sampai betul-betul faham, pandai dan cekap. Saya insyaAllah lah setiap minggu saya ada ni. Cuma you kena spend sikit masa follow apa semua kan. Dia janganlah masuk, banyak setengah orang ni dia bila dia daftar dia anggap saya ni babysitter. Kan? Jangan buat saya macam tu lah. Saya kalau macam orang layan saya macam saya ni babysitter, memang saya terminate terus ya. Saya ajar orang yang saya nak ajar je. Kalau dia tu kurang ajar, memang saya takkan ajar lah. Boleh ya? Alright. So saya rasa habis kat situ saja. Kalau apa-apa boleh mesej saya. Kita habiskan kita punya sesi ni dengan kiraan 3, 2, 1. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.